Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang memberikan kekuatan, kelapangan, kesihatan pada kita dan memberikan kita petunjuk untuk mempelajari ilmu agama. Dan kita mengharap dengan adanya ilmu yang bermanfaat ini Allah berikan kita istiqamah dan seterusnya kita dapat melakukan amal-amalan terbaik ini dan memberatkan timbangan kita di mizan nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita membicarakan pada pelajaran yang lepas yang berkaitan dengan bab merenungkan tentang keagungan makhluk-makhluk Allah dan rosaknya dunia dan huru-hara akhirat dan semua perkaranya, kelalaian diri dan mendidiknya serta mengajaknya untuk bersikap istiqamah, dan kita telah terangkan tentang apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran, dalam surah As-Saba dan juga surah Al-Ghashiyah, dan juga ayat yang terakhir itu afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Ya, bila kita melihatkan pada ayat tersebut mengatakan, maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan. Maksudnya kita disunnahkan, muka surat 75, untuk berjalan di muka bumi ini, bab yang ke-9, ke-10, untuk melihat kebesaran Allah, untuk melihat apa yang keajaiban Allah jadikan. Kita melihat segala-galanya untuk kita menambahkan iman. Itulah puncanya. Ya, kita pergi merantau, pergi berjalan, tak salah nak pergi berjalan ke mana pun untuk menambahkan iman kita, bukan sekadar untuk gelak ketawa je. Ya, seronok tangkap gambar, ya, keluar WhatsApp, Facebook kan. Bukan sekadar itu, tetapi kita nak menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan apatah lagi ianya untuk menguatkan iman kita, untuk menguatkan minda kita, untuk menguatkan iman kita bahawa dialah Tuhan kita dan kita akan mati dan akan bertemu dengannya. Baik. Kemudian ayat-ayat mengenai bab ini banyak sekali. Adapun hadis-hadis yang berhubung dengan bab ini ialah hadis yang telah lampau, yang lepas diterangkan. Cuma diketengahkan satu hadis ni, al-kaisu man dana nafsihi. Ni hadis ni dhaif, kita tak jadikan hujah. Kedudukan hadis ni dhaif. Bab yang ke-10, Babul mubadarati ilal khairati wa hassa man tawajjaha li khairin ala al-iqbal alaihi bil jiddi min ghairi taraddudin. Satu bab yang membicarakan bersegera kepada kebaikan dan menganjurkan kepada orang-orang yang menuju kebaikan supaya menghadapi dengan bersungguh-sungguh tanpa keraguan. Satu bab yang besar, bab yang agung untuk membicarakan berlumba-lumba bersegera kepada kebaikan. Kenapa kita diarahkan bersegera kepada kebaikan? Kerana kita tidak tahu adakah kita boleh hidup ataupun mati selepas ini. Kita tak tahu esok tu milik siapa, milik kita ke milik, atau tak ada dah milik kita. Oleh kerana itu berlumba-lumba dalam segala bentuk kebaikan dituntut. Dalam beristighfar, berlumba-lumba bersegera beristighfar kepada Allah. Nanti kita akan menyaksikan Allah mengatakan bagaimana dalam hadis kursi, kamu datang sejengkal, Allah datang lebih daripada itu. Maksudnya Allah sambut setiap kali apa yang kamu lakukan kebaikan. Baik. Penjelasan dalam bab ini, setiap Muslim harus berlumba-lumba dalam kebaikan dan menjadi orang pertama dalam kebaikan. Di antara amalan-amalan termasuk dalam berlumba-lumba dalam kebaikan adalah lumba-lumba dalam saf-saf solat. Berlumba-lumba dalam melakukan amalan yang bisa mendapat keampunan dosa merupakan istighfar kepada Allah. Dan ini semua berada dalam amalan yang diperintahnya, iaitu kita berlumba-lumba untuk mendapatkan syurga dengan amalan. Adapun satu-satunya amalan yang mendapat syurga adalah amalan soleh. Allah berfirman, fastabiqul khairat. Ya, dalam ayat surah Baqarah
maka berlumba-lumbalah dalam melakukan kebaikan. Itu ayat tu lafaznya umum, tetapi semua kebaikan yang kita lakukan, maka insya-Allah kita akan dapat pahala. Okey, jadi berlumba-lumba. Dan galakan ini mengisyaratkan kepada kita bahawa kena ada ilmu yang tepat. Oleh kerana itu dalam bab ini kita menyaksikan siapa yang ada ilmu, dia akan mengenali kebaikan. Siapa yang tak ada ilmu, dia tak kenal antara hak dengan batil. Itu kaedah dia. Ilmu memang kena ada. Bila fitnah ujian yang datang pada zaman sekarang ni dengan berbagai bentuk amalan-amalan yang kita lihat, yang tak pernah kita tengok pada tok nenek kita, satu bab, dan kedua tak pernah jumpa dalam hadis, muncul dalam bertopengkan Islam. Kita tak nampak, hanya orang ilmu je kata ni tak betul. Kita kata apa pasal ustaz tak betul? Orang yang buat tu ustaz, habis. Itu hujah pertama, belum Dajjal lagi hujah. Itu baru makcik je yang berhujah. Ustaz yang buat tu. Susah juga nak jawab tu. Betul juga ya. Keluar TV lagi pun, habis. Itulah penuntut masyarakat kita. Keluar TV, betul lah ustaz tu. Walaupun ustaz tu nombor 1 tak betul. Pasal dah keluar TV. Subhanallah. Ya, ini kesilapan masyarakat kita. Bila kita tak dapat menilai dengan ilmu, dan ilmu itu yang tepat ialah Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadis, mengikut fahaman 3 kurun terbaik. Itu dia ilmu yang dikategorikan ilmu dalam agama. Ya, begitu kedudukannya. Fahaman Al-Quran dan Al-Hadis mengikut 3 kurun yang terbaik punya kefahaman, baru tepat. Kalau tak, ingat, dia akan datang dalam bentuk syubhah yang begini. Apa dia syubhat? Yang tak nampak antara betul dan hak, sama je. Sama je. Dia macam duplicate punya, apa ni, orang kata yang ori dengan tak ori tu. Tapi sama ustaz. Sama. Saya tunjukkan. Yang ni Adidas, yang ni Adibas. Lebih je bezanya, kan? Dia beza tang situ. Levi's dengan libas, kan? Nampak tu. Jadi oleh kerana tu, kalau kita ada ilmu, kita akan dapat membezanya. Saya katakan, akhir zaman bukan masa untuk kita bermain-main dalam bab agama. Kita perhatikan, kerana kita lihat corak perjalanan yang dibawa sekarang dah mula, ya, dalam perkara yang mengelirukan. Yang ni guna dalil, yang ni guna dalil. Satu dalil yang sama, tetapi fahaman yang berbeza-beza. Bagaimana kedudukan kita? Pergi berjumpa dengan ustaz. Okey, qaul ini dari siapa? Baru datang. Kalau dia terangkan dari ulama' sunnah. Okey, ulama' 3 kurun terbaik. Memang berlaku. Berapa banyak WhatsApp yang saya dapat, minta pertanyaan, dia balas balik dalam ucapan-ucapannya. Dia kata, ustaz ni kata begini. Pening juga tu, kan? Sampai kadang-kadang saya terpaksa tangguh, pergi tengok, naik atas maktabah tu. Ya, alhamdulillah ada maktabah, semua kitab-kitab yang kita bawa tu rujuk balik. Subhanallah, persoalan yang cukup menakutkan. Ya, tapi alhamdulillah yang bertanya tu kadang-kadang memang tak terjawab pun. Kadang-kadang yang mana dapat jawab tu, ya, dia buka minda balik. Kita buka balik kitab-kitab lama tu, kitab-kitab rujukan ulama' 3 kurun terbaik tu, baru kita nampak. Subhanallah. Ya. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, fitnah pada akhir abad ini ataupun pada zaman ini merupakan fitnah yang besar. Pada awal abad ini merupakan satu fitnah yang besar, yang mana kita kalau tak ada pendirian, tidak ada ketegasan dalam berilmu dan beragama, kita akan hanyut bersama-sama orang-orang yang kita sangka dianya betul. Jadi ingat pesanan saya, ilmu yang tepat tu perlu ada. Dan insya-Allah tempat ni di antara yang menyediakan ilmu yang tepat. Ya, berlapang dada dan terima ilmu ni. Kemudian Allah berfirman dalam surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayat 133. Surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, berlumba-lumbalah kamu kepada keampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang seluasnya
langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Okey? Dalam ayat ni mengisyaratkan kepada kita supaya kita bersegera, wasari'u, bersegera, sari' dalam bahasa Arab, apa? Cepat, ya, hurry up. Okey, laju, jaldi karo bahasa Urdu kan. Cepat ila maghfiratin, pada keampunan daripada Tuhan kita. Ini amat penting ya dalam bab ini, cepat. Kenapa? Silap, ya Allah aku tersilap, terus istighfar. Jangan biarkan buat lalai, buat tak kisah. Kerana apa? Kita tak tahu bila kita mati. Yang penting kalau kita dah mati beristighfar, alhamdulillah. Ya. Tetapi kalau kita mati tak ada beristighfar dengan dosa lepas dah mungkin istighfar, tapi dosa yang terbaru wallahu a'lam. Kita tetap mengharapkan pengampunan Allah. Dan ayat ini menunjukkan kepada kita, tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan dan perempuan bersegera mendapat keampunan Allah, ustaz lambat, ustaz rugi. Itu pasal saya mengatakan ustaz tidak pernah dijaminkan dalam Al-Quran ataupun hadis masuk syurga dulu. Tak ada. Siapa yang masuk syurga dulu? Orang yang beriman. Siapa dia? Kalau kita orang beriman, kita insya-Allah dulu. Kalau ustaz beriman, ustaz dulu. Jadi cuma ustaz tu ada, dia tahu poin-poin pahala besar, pahala macam tu dia tahulah. Tapi kalau ustaz tu tahu poin besar, dia pun buat aja, serupa kita juga. Oleh kerana tu kita kena faham elok-elok. Macam ibu-ibu bila belajar ni, ibu-ibu tengok ustaz, aku akan challenge ustaz ni di pintu syurga. Macam tu. Bila ada niat macam tu, semangat nak belajar tu lagi kuat. Ya, tapi jangan itu je. Mudah-mudahan Allah masuk ustaz masuk syurga dulu. Macam tu kena tambah. Pasal saya waktu belajar dulu begitu, saya tengok, masya-Allah ustaz ni, ya Allah aku akan challenge dia dalam ke pintu syurga. Kita ada niat yang baik, nak serta challenge dia. Maksudnya kita mampu untuk melakukan. Tetapi kenalah ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, ya tak jadi. Baik. Ayat ini mengatakan, dan bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan kepada syurganya yang luas seluas langit-langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Luasnya 7 petala langit yang pernah kita bentangkan, ya. Bumi ni kecil je, bila hilang tu dia alam akhirat, yang mana syurga akan terbentang di situ juga, ya. Subhanallah. Baik, di dalam surah yang lain pula, buka surah Al-Mujadilah. Surah yang ke juzuk ke 27. Surah Mujadilah, surah 28. Sebentar. Sebentar. Okey, surah Al-Hadid sebelah tu je, juzuk ke-27. Surah ke-57. Ayat 21. Al-Hadid 57. Ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Berlumba-lumbalah kamu kepada mendapat keampunan dari Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi,
yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah kurniaan Allah diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai kurniaan yang amat besar. Okey. Dalam ayat ini berlumba-lumba. Tadi cepat, tetapi ayat ni berlumba-lumba. Maksudnya kita ni kena berlumba-lumba. Antara kita ni tak ada siapa yang boleh menentukan dia termasuk kategori orang yang masuk syurga. Tak ada siapa. Ya subhanallah. Ustaz menjadi suspend bila sebut macam itu. Memang itulah hakikatnya. Oleh kerana itu, sebagai seorang ustaz, jangan ego. Kamu belum tentu menjejak kaki kamu ke syurga nanti. Jangan kamu sangka kamu yang dahulu. Ingat tu. Ustaz tak pernah disebut dalam Quran, hadis mengatakan dia ahli syurga dahulu, masuk syurga. Tapi ustaz ataupun orang yang berilmu ada disebut dia bakal jadi ahli neraka. Subhanallah. Tetapi kalau dia betul, masya-Allah, dia akan mendahului segala-galanya. Baik. Jadi ayat ni mengatakan, berlumba-lumbalah kamu untuk mendapat keampunan Tuhan dari Tuhanmu, dan dibentangkan juga syurga yang luasnya luas langit dan bumi. Subhanallah, besar. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, Allah memberikan kita ganjaran yang begitu besar. Kalau ikutkan tahap amalan kita, tak ada amalan apa pun, tetapi Allah nak bagikan juga kepada kita. Jadi maksudnya kita boleh dapat, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat. Amin. Amin. Kuatkan sikit amin tu. Indah. Baik. Adapun hadis yang pertama. Fal awwal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Badiru bil a'mali fitanan ka qit'an lail muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Okey. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal soleh, kerana akan terjadi bencana yang menyerupai sepotong malam yang gelap gulita, iaitu seorang pada waktu paginya dalam keadaan beriman, tetapi pada waktu petangnya dalam keadaan kafir, ataupun pada waktu petangnya dalam keadaan beriman, tetapi pada waktu paginya berada dalam keadaan kafir. Dia rela menukarkan agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Okay? Hadis ini mengisyaratkan peristiwa akan berlaku dan kita adalah zamannya. Zaman yang dikatakan seperti malam yang gelap gelita. Berpuncanya daripada apa? Malam yang gelap gulita disebabkan tiada ulama, matinya ulama, banyaknya kejahilan. Puncanya jahil. Tak ada ilmu, itulah puncanya. Kerana tak dapat nak membezakan. Kalau kita ada ilmu, insya-Allah kita dapat bezakan. Okey. Antara emas ori dengan emas apa orang kata? Tak original kan? Antara kain sutera Cina, sutera Kelantan. Ya, tak dapat nak bezakan. Kalau kita, ialah macam kita kalau bukan bidang emas kan, macam saya tak reti nak nilai emas. Saya minat emas tapi tak reti kan. Bagi tipu pun okey emas itu kan. Okey. Tetapi nak menceritakan, bila kita tak ada ilmu, tu dia, tak dapat nak membezakan antara hak dan batil, antara iman dan kufur, antara sunnah dan bid'ah. Kemunculan perkara-perkara begini yang menakutkan. Pasal ramai yang menyangka dirinya sunnah, tetapi dia berada di ambang bid'ah. Okey, misalan saya bagi contoh yang saya dapat. Ni saya nak tanya ikhwah semua, macam mana pandangan Ciwa? Okey. Tok Syekh ni kata, jangan kamu tidur pada setiap malam melainkan kamu sudah membaca surah Al-Kahfi. Dengar. Dan sekiranya kamu tidak mempunyai kemampuan, bacalah 10 ayat terawal dan terakhir surah Al-Kahfi. Sesungguhnya aku ingin memaklumkan bahawa 8 ulama besar Yaman telah bermimpi bahawa ikatan Dajjal telah pun dilepas. Lepas tu dia tulis ini,
Habib not menyampaikan pesanan tersebut dalam keadaan menggeletar. Takut. Okey, minta pandangan. Ada yang mengelak, ada yang tak ada mengangguk pula, kan? Okey. Okey, cantik. Satu. Al-Kahfi dibaca hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Ayat 1-10 tu tak kira lah, tak ada masalah, hafal lagi baik. Okey, lagi? Al-Muq dengan sejadah tiap-tiap malam nak tidur. Okey, cantik. Lain? Surah apa lagi disunatkan baca sebelum tidur? 3 kul, 4 kul. Lagi? Ayat kursi. Okey, surah Muq, surah sejadah tadi. Okey, ibu-ibu lebih mantap daripada Tok Syekh ni. Saya berani kata, pasal ibu-ibu ada hujah, dalil, kerana Rasulullah berkata begini, tapi dia kata suruh macam ni. Apa juga walaupun Dajjal datang, okey, 10 ayat dalam minda kena ada lah, tetapi nak tidur itulah bacaannya Rasulullah ajar. Siapa yang kita nak ikut, Rasulullah ataupun Tok Syekh ni? Subhanallah, alhamdulillah, ibu-ibu orang sunnah, InsyaAllah, mudah-mudahan, amin, istiqamah kan. Nampak tak? Nampak tak ilmu? Orang-orang yang taksub ni, disebab Tok Syekh ni cakap, fanatik dia, ya, akan ikut. Tok Syekh kata, dengar dia bercakap mengeletar tangan dia. Entah kena Parkinson waktu tu ke mana kita tahu. Tapi nak menceritakan keadaan, bagi saya nampak tak? Walaupun dia ni berserban, walaupun berjubah, walaupun berjanggut, itu bukan hujjah. Al-haqqu la yu'rafu birrijal, kata Sayyidina Ali. Kebenaran bukan tengok pada lelaki, tengok jubah, serban, janggut, ya, tetapi tengok kepada apa dia? Kebenaran yang kita belajar. Bila kita belajar kebenaran, kita tahu siapa lelaki ini. Senang je, simple je. Ibu-ibu dah tahu, alhamdulillah. Terus saya bantah yang ni, zoom, ya, saya bantah. Rasulullah kata begini, dia kata begini. Siapa nak ikut? Hatta waktu Ibnu Abbas dikatakan Abu Bakar kata begini, Umar kata begini, Ibnu Abbas kata apa? Aku kata qaul Rasulullah, kamu kata Abu Bakar dan Umar. Siapa mereka? Masya Allah, kan? Ibnu Umar sewaktu orang bertanya tentang haji, dia pun berkata Rasulullah kata begini. Mereka kata bapa kamu kata begini. Siapa Abi? Man Abi? Bapa Umar. Ini menunjukkan pentingnya ilmu. Saya katakan pentingnya ilmu. Nanti kita akan dapat beza. Fitnah yang datang ni memang dahsyat. Saya katakan, orang yang tak ada ilmu, dia dalam keadaan terikut. Orang yang ada ilmu pun 50-50, pasal hujah dia terlalu kuat. 50-50. Yang dah iltizam jadi tak iltizam, disebabkan hujah-hujah ni, ya. Jadi oleh kerana itu, ibu-ibu istiqamah, ya, tuan-tuan dan puan-puan, istiqamahlah, ya, beragama dengan ilmu yang tepat, ya. Baik. Hadis ini menjelaskan bahawa fitnah ini terkadang dari hal syubhat, terkadang dari syahwat. Fitnah dari hal syubhat adalah setiap fitnah yang didasarkan pada ketidaktahuan, kejahilan. Adapun yang termasuk fitnah syubhat adalah yang diada-adakan oleh ahli bid'ah, yang mengadakan dalam akidah mereka yang bukan berasal dari syariat Allah. Sedangkan fitnah syahwat telah masyhur diketahui manusia bahawa ia adalah haram dan ia adalah fitnah keinginan, iaitu fitnah syahwat, zina, homoseks. Kita berlindung kepada Allah. Rasulullah memperingatkan kita dari fitnah ini seperti potongan malam yang gelap gelita, di pagi harinya beriman tapi pada sorenya adalah telah kufur. Okey, kita sambung balik. Jadi bab fitnah ini yang dikatakan berlumba-lumbalah, bersegeralah kalian mengerjakan amal soleh, kerana akan terjadinya bencana yang menyerupai sepotong malam gelap gelita, iaitu amalan pada zaman ini kita menyaksikan, memang kalau kita tak ada dalil, tak ada kefahaman ilmu, kita akan lihat yang sana lebih baik, yang sini tak baik. Kita belajar sunnah ni, kita rasa apa pasal kurang pula, orang sana lebih-lebih pula, nampak lebih syok lagi, ya, pasal ada gendang, pasal ada bentuk-bentuk tertentu dalam berzikir. Okey, jadi oleh kerana tu, bila didatangi oleh tok guru dia yang membawa syubhah macam ni, kata 8 tok guru, ya, 8 tok guru, apa pandangan kita pula? Dan dihujahkan pula bahawa 8 ulama besar Yaman telah bermimpi.
Inilah tuan-tuan dan perempuan soalan yang paling menyakitkan kita. Mimpi. Mimpi bukan hujah. Okey, penting sangat. Mimpi menjadi hujah di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah wujud, Rasulullah ada, itu hujah. Wafatnya baginda SAW, lepas je wafat, dia bukan hujah. Walaupun sahabat, walaupun tabi'in, dia bermimpi si fulan masuk syurga, bukan hujah. Ya, kadang-kadang kita melihat, baca, kalau kita suka membaca dalam buku-buku orang yang terdahulu di zaman tabi'in, aku bertemu dia di dalam syurga, itu bukan hujah. Kerana baru ni seorang syekh yang mati tu, syekh apa nama tu, dia Kabbani tu, ya, isteri dia kata bermimpi, oh dia tengah tunggu dekat pintu tu, cantik kawasan tempat tu, dia tunggu kita semua. Itu bukan hujah. Sedangkan ulama dah keluar fatwa sesat, ya, jahat dalam bab-bab ni. Oleh kerana itu ingat, kerana ramai akan mempergunakan mimpi bertemu dengan Nabi. Ini yang mereka nak jadikan hujah. Dan saya katakan tidak kafir orang yang tidak mengiyakan mereka bermimpi dengan Nabi, kerana fitnah yang ada zaman sekarang semua nak menggunakan atas nama Nabi. Mimpi Nabi, keturunan Nabi, apa lagi? Apa lagi? Produk Nabi, sunnah, produk apa, makanan sunnah, makanan Nabi. Ya, apa lagi? Jadi berbagai-bagai digunakan atas nama Nabi. Jahat, ya. Dahlah cukup dulu hadis palsu digunakan atas nama Nabi. Ini semua sekarang ni. Ya, subhanallah, fitnah. Ya, dia nak lakukan produk dia. Dia kata ini makanan sunnah. Ibu-ibu, kita dah terangkan makanan sunnah kan? Ya, apa makanan sunnah tu? Halalun tayyibah. Beras bukan, nasi bukan makanan sunnah ke? Tu kan? Halal tayyib. Bila halal tayyib tu sunnah. Ya. Durian bukan sunnah. Sebab orang kata apa yang Rasulullah makan ialah durian, tak ada zaman Rasulullah kan. Di sana. Kurma tu okey, kita kata kalau sunnah memang ada kelebihan-kelebihan dia, tapi bila disebut makanan sunnah, halalun tayyibah, itulah makanan sunnah. Halal tayyib. Tapi ramai ya gunakan pasal dia nak laku baru ni keluar koktail sunnah. Lah, mana ada zaman Rasulullah koktail kan. Teruk depa ni. Berbagai-bagai dipergunakan atas nama Rasulullah. Lepas tu produk yang dikeluarkan oleh kilang bertaraf, disebut taraf Islam. Sunnah lah kononnya, ya, Islam. Apa? Wanita-wanita yang dalam haid kita tak bagi pegang produk tu. Maksudnya kerja apa semua. Betul ke itu sunnah? Itu apa? Siapa yang pernah belajar tu, itu apa? Itu Yahudi punya cara. Yahudi dia takkan ambil wanita-wanita yang dalam haid untuk buat kerja macam tu. Dia suruh duduk jauh. Ya. Itu produk cara buatan Yahudi. Datang kita kata produk Muslim punya cara. Subhanallah, jahil. Ya, baik. Jadi syubhat yang datang, maka dikatakan cepat beramal. Kerana apa? Pertama, ditakuti kita terikut dengan cara mereka-mereka yang sesat ni, rugi kita. Yang kedua, ditakuti kita tak dan beramal, tiba-tiba matahari terbit sebelah barat. Waktu tu amalan dah habis dah. Matahari terbit, walaupun banyak mana amalan yang kita nak buat, ya, tak diterima lagi. Maintain aja yang apa yang ada. Tu pasal Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat, infakkan harta kamu sebelum satu hari kamu nak infak, orang tak nak terima dah. Maksud di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan kenapa tak nak terima? Pertama, kerana semua dah ada harta waktu tu. Semua dah kaya. Nak bagi Allah kat rumah aku banyak, kata. Maksudnya sedekah terputus waktu tu. Pahala sedekah terputus. Sedangkan pahala sedekah kita tengok dia akan banyak main peranan sewaktu kita nazak. Banyak main peranan di situ. Tiba-tiba tak ada dah pahala sedekah. Itu pertama. Yang kedua, kerana apa? Kerana kiamat sudah hampir. Kiamat sudah hampir. Buat apa lagi? Orang dah nak mati. Misalnya doktor kata, okey, kamu 30 hari lagi, sebulan lagi akan mati disebabkan kanser kamu dah stage 4 tu. Dia nak apa lagi? Oh, nah lah aku kesian kat kamu nak mati, pergi ambil BMW sebiji. Dia nak tu ke? Awak nak bawa ke kubur ke? Dia takkan nak. Dia nak apa? Kalau boleh nakkan panjang masa dia tu. Bagi banglo sebiji, baik kamu bagi tanah kubur aku sebiji. Kan? Begitu keadaan orang nak mati. Jadi itu pasal Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan itu sebab. Ya, kenapa kita katakan berlumba?
Seperti mana orang-orang yang ada mak dan bapa dia. Kalaulah mak dan ayah dia mati, ya, berkhidmatlah beratus orang yang serupa dengan mak ayahnya, takkan dapat pahala dia berkhidmat sekali dengan mak ayah dia. Besar pahala pada mak ayah di syurga, tak ada pada orang lain. Mati, habis amalan, terputus waktu tu. Subhanallah, ya, menakutkan. Macam hamba abdi, pahala membebaskan hamba abdi besar. Tapi ada tak zaman sekarang? Tak ada. Jangan ada pula buat bibik jadi hamba abdi pula. Aku bebaskan kamu kan. Tak sama. Ya. Dia tak tunggu bebas, dia lari sendiri lah. Yang syok lari bawa habis reta kita. Ya, tak sama. Oleh kerana itu dalam hadis ini mengatakan berlumba-lumba, berlumba-lumba. Ya, di mana sebelum sampai fitnah itu datang, kita sendiri tak tahu dah. Misalan setengah orang kan, bila dah sampai fitnah macam itu, ya, dia masih lagi nak bawa fahaman dia, misalan buat umrah. Pergi umrah, tak nak solat berjemaah waktu subuh dengan imam di sana. Sebab apa? Tak ada kunut. Ada pula orang kata tak boleh, kamu kena ada kunut di sana. Oh, tak nak. Buat kunut kat dalam hotel tu. Berapa ruginya pahalanya. Tapi bila waktu nak tawaf tu, tukar niat pula lah mazhab Hambali. Ya, sentuh tak batal semayang. Boleh pula. Jahatnya kita mempermainkan agama, kita tak sedar. Nun kat sana, pergi duduk kat sana, buat majlis tahlil dekat hotel tu. Tuan-tuan dan perempuan, istihza apa main macam tu sekali, kan? Baik. Kemudian, kerana akan terjadi bencana yang menyerupai sepotong malam yang gelap gelita, maksudnya syubhat itu dah bercampur-campur yang menyebabkan kita sendiri menjadi tak dapat nak membezanya. Sehingga seorang itu pada pagi hari dia beriman, dia dalam keadaan iman, tetapi pada petang hari itu dalam keadaan kafir. Bukan kafir keluar daripada agama, tetapi kafir perbuatan. Kufur dunil kufur, kata Ibn Abbas. Dia buat perbuatan orang kafir misalan. Ya, apa dia buat? Perbuatan-perbuatan orang kafir. Berbagai bentuk yang kita lihat perbuatan-perbuatan orang kafir. Petang beriman, pagi pula kafir. Dia buat perbuatan-perbuatan orang kafir. Yang mana tasyabbuh bi kufar yang dikatakan. Ya. Okey, pada hadis inilah yang menyebabkan kita menyaksikan, ya, fitnah yang berlaku menyebabkan kita tak tahu antara Islam yang betul ataupun Islam yang ditokok tambah. Akhirnya perbuatan orang kafir pun kita buat sama. Sayang. Okay, ini kafir duni kufur duni kufur. Perbuatan tu kafir tapi dia tak kafir lagi. Jadi oleh kerana itu kita berusaha betulkan ilmu kita, ya, betulkan ilmu kita. Dan wajib sebenarnya kita mengetahui sifat-sifat orang kafir yang mana dilarang menyerupai tasyabbuh bi kuffar, ya. As-sani an Abi Sirwa'ah بكسر السين مهملة وفتح عقبة ابن حارث قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض الحجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمتي وفي رواية كنت خلفت في البيت تبرا من صدقة فكرهت أن أبيته. Dari Abu Sirwah dengan dikasrahkan sin muhmalah dan boleh difatahkan, Uqbah bin Al-Haris berkata, ketika di Madinah aku solat asar di belakang Nabi SAW. Setelah salam, beliau bergegas bangkit melangkah leher barisan para sahabat menuju kamar salah seorang isterinya. Para sahabat terkejut kerana melihat beliau tergesa-gesa. Setelah itu Nabi keluar lagi menemui para sahabatnya. Baginda mengetahui bahawa mereka itu hairan melihat Rasulullah tergesa-gesa. Kemudian baginda bersabda, aku teringat sepotong emas yang ada di tempatku dan aku tidak ingin terganggu kerananya, maka aku menyuruh untuk membahagi-bahagikannya. Di dalam riwayat Al-Bukhari yang disebutkan, aku meninggalkan sepotong emas yang harus kusedekahkan, tetapi tertinggal di rumah, maka aku tidak ingin emas itu menginap di rumahku. At-tibru ialah potongan-potongan emas ataupun perak. Okey. Hadis ini di antara menunjukkan dalam bab yang bertajuk berlumba-lumba. Yang mana kisah ini diceritakan oleh Uqbah ibn Haris. Dia mengatakan, aku bersembahyang
solat asar di belakang Rasulullah, yakni berjemaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasallama summa qama musri'an. Lepas je bagi salam, Rasulullah bangun cepat. Kalau ikutkan lepas salam ada apa? Ada zikir, ada wirid dia. Ya, okey. Jadi pada hari itu tidak. Jadi apa yang ada lepas solat? Zikir. Ya, zikir dan juga apa dia? Zikir. Okey. Doa yang dimaksudkan tu doa dalam bentuk zikir tu, kan? Okey. Adapun doa-doa tu yang lain tidak wajib. Terpulang, tapi jangan kita wajibkan, tu je. Okey. Jadi zikir tu dituntut. Pasal Rasulullah boleh kata lepas sembahyang dia tak pernah tinggalkan zikir. Okey. Dan zikir cara Rasulullah. Saya nasihat zikir cara Rasulullah. Kalau nak dapat tu tengok dalam buku-buku zikir kecil-kecil tu, beli dia. Ya, kena ikut cara Rasulullah. Baru zikir lepas solat tu dapat ganjaran pahala. Okey. Tetapi pada hari itu dia segera balik ke kamar, menuju ke kamar salah seorang isterinya. Ya. Kalau ikut dalam terjemahan ni, dia melangkah sahabat-sahabat ya dalam bab ni, fatakhatta riqabin nas. Dia melangkah, berarti semayang orang ramai kan nak pergi ke sana tu, terpaksa dia melangkah-melangkah tu. Okey. Menuju ke kamar salah seorang isterinya. Dalam masjid ada bilik isteri dia, macam mana tu? Ya. Okey, kita kena tahu bahawa masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, bilik isteri-isterinya, sebahagian daripada isterinya ada dekat tu. Dia apa? Melekat, apa orang kata? Macam ini bentuk Masjid Nabawi. Sebelah ni bilik Aisyah, yang tu bilik, ada 2-3 orang isterinya dikeliling masjid tu. Ya. Itu pasal bila kita tengok satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia unjuk, dia dalam masjid tapi unjuk kepala ke Aisyah supaya basuh, sikatkan rambut dia waktu iktikaf. Ya, masya-Allah. Kemudian para sahabat pun terkejut dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, tergesa-gesa, apa masalah ni? Setelah itu Nabi keluar lagi menemui para sahabat. Beliau mengetahui bahawa mereka merasa hairan disebabkan baginda tergesa-gesa. Kemudian beliau bersabda, okey, aku teringat sepotong emas yang ada di tempatku dan aku tidak ingin terganggu karenanya, maka aku menyuruh untuk membagi-bahagikannya. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bukan manusia yang bersifat menyimpan harta. Ya, digunakan untuk kepentingan agama. Jadi bila dia teringat tu, kenapa kepingan emas pula? Dia tak sebut cincin ke macam kita, Allah teringat cincin belah rotan kita ataupun apa ke gelang ke. Tak. Kerana di zaman dulu itu termasuk dalam sistem dinar dan dirham. Mungkin sepihan itu ada nilai dia, kita tak tahu nilaian harga tu. Ya, nilai dinar dan dirham. Maka dia teringat tu, dia infakkan. Ya, subhanallah. Baginda sallallahu alaihi wasallam dalam menunaikan tuntutan tu, dia menginfakkan. Dan ianya Aisyah mempelajari daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Saidina Umar memberi sebanyak 100,000 dirham. 100,000 dirham berapa ringgit? 1 dirham 25 ringgit. 100,000 dirham 250,000 ringgit. Dia dapat 250,000 ringgit. Berapa hari punya hidup tu kalau ikut kan? Okey. Dapat pagi tu, petang habis. Kita dapat pagi tu, petang mungkin kita ada kat London ke, okey, nak habis kan? Tetapi Aisyah dapat pagi tu, petang tu, last kemuncak, dia bagi tu, datang orang gaji dia, ya Ummul Mukminin, kita tak ada apa makanan hari ni. Apa yang ada melainkan apa makanan, ada makanan Arab tu yang mana kita kalau makan pun tak selera. Tapi dia kata, alangkah baik jika kamu ingatkan aku tinggal 1 dirham, boleh kita beli daging.
tapi dia tak ingat untuk diri dia. Yang penting dia bagi kepada orang ramai. Okey, itu special untuk kes Ummul Mukminin. Ya, jangan kita pula habis lepas ni. Ya, ada seorang hamba Allah tu, subhanallah ya. Saya tengok ni, settled pada agama, itulah ilmu kena beza. Dia nak infak tu, habis reta dia ambilnya, dalam rumah pun dia infaknya. Cushion habis dikeluarkan, apa siapa nak ambil. Ya, macam cerita 3 Abdul pula, lelong ambil. Dia nak bersedekah. La ilaha illallah, saya kata, jangan macam tu. Dapat izin suami, dapat apa semua. Ya, semangat nak bersedekah, tak boleh. Ya, kita disunahkan hanya 1/3. Okey. Maka baginda pun kata, aku tidak mau terganggu kerananya, maka aku menyuruhkan untuk membahagi-bahagikan, ya, dibahagikan. Dan di dalam riwayat Bukhari lain disebut, aku meninggalkan sepotong emas yang harus kusedekahkan, tetapi tertinggal di rumah, maka aku tidak ingin emas menginap di rumahku. Okey, jadi ini maksud dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia bersedekah begitu cepat. Apa juga amalan yang dia nampak perlu dicepatkan, dia akan percepatkan, ya. Dan di sini menunjukkan harta para sahabat dahulu merupakan dinar dan dirham yang kita hilang dalam bab ini. Okey. Hadis ini sebagai dalil bolehnya melewati leher barisan setelah solat, meskipun tidak ada keperluan. Selain itu, ini adalah bukti bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti manusia lain yang bisa mengalami lupa. Hadis ini juga sebagai dalil keras anjuran melaksanakan amanah dan keutamaan amanah. Apabila seorang menunda-nunda amanah, maka ia sudah menahan amanah. Jadi pahala tu tertahan. As-salis an Jabir radhiyallahu anhu qala rajulun lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaumul Uhud, ara'aita in qutiltu fa aina ana qala fil jannah fa alqa tamaratin kunna fi yadihi summa qatil hatta qutil. Muttafaqun alaih. Subhanallah, ya, sahabat. Jabir berkata, pada saat perang Uhud ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau tahu di manakah tempatku seandainya aku terbunuh? Baginda menjawab, di dalam syurga. Ya. Kemudian orang tersebut melemparkan beberapa kurma yang ada di tangannya, kemudian berperang hingga ia terbunuh. Subhanallah. Lelaki ini bertanya, ya, mungkin waktu tu dah nak start perang, ya, sambil tu dia pegang kurma makan. Ya Rasulullah, kalau aku perang ni mati, macam mana kedudukan aku? Rasulullah kata, kamu dalam syurga. Dalam riwayat yang lain dia kata, bakhin. Kenapa kurma ni melambatkan aku masuk syurga? Pasal apa? Nak makan, tak nak pergi perang lagi. Bila dia kata begitu, dia letak kurma dia dan dia terus keluar. Maka akhirnya dia terbunuh dalam peperangan tu, mati syahid, ya. Subhanallah. Kenapa nak cepat? Walaupun makan kurma apalah adanya. Dia bukan makan nasi kan. Makan nasi mungkinlah makan masa sikit. Ni kurma. Macam kita makan apa? Makan apa kita makan? Kacang, asam apa semua tu. Macam tu je. Tapi rasa lambat, dia tinggalkan. Subhanallah. Para sahabat begitu sekali bila dengar syurga, berlumba-lumba. Pada hadis ini juga, ya, kita lihat mengandung beberapa faedah. Di antara barang siapa yang terbunuh di jalan Allah, maka tempatnya adalah syurga. Akan tetapi orang yang berjihad di jalan Allah adalah yang berjihad dengan tujuan menegakkan kalimah Allah. Itu syarat nak dapat syurga dalam jihad fi sabilillah. Bukan dia perang nak mati. Dia perang untuk menegakkan kalimah Allah. Itu syarat dia. Penting niat dia. Ia tidak berjihad kerana asabiyah, bukan kerana kesatriaan dia, dan bukan kerana riak. Selain itu, dalam hadis ini dijelaskan bahawa para sahabat sangat entusias, apa tu? Bersemangat dalam mengetahui sesuatu, dan itu sudah menjadi sifat mereka kerana tidak ingin kehilangan kesempatan, sehingga langsung menanyakan sesuatu kepada Nabi. Dengan begitu mereka mendapat ilmu lalu mengamalkannya. Para sahabat bersegera dengar syurga, terus pergi. Itu dia. Ada syurga, terus pergi. Apabila Rasulullah mengatakan tentang ayat bersedekah, orang yang bersedekah pahalanya besar, para sahabat ahli sufah pergi naik ke Bukit Bakar tu, pergi cari kayu api. Lepas tu dia jual dan dapat duit, dia sedekahkan. Masya Allah, cepat mereka bertindak. Dan kedua dan ketiga juga di antara faedah daripada hadis ni, kalau kita beramal nakkan syurga, boleh ke tidak? Boleh. Kalau kita beramal takut neraka, boleh ke tidak? Boleh. Kerana segelintir daripada golongan sufi mengatakan amal kerana nak syurga syirik.
amal takut neraka syirik. Salah tu. Hadis jelas. Tengok, bagi kamu syurga. Terus dia kata. Dia pergi bakhin. Kenapa nak lambat pula, ya? Rugi aku. Terus dia terus masuk. Okey, menunjukkan kepada kita bahawa para sahabat berlumba-lumba dalam melakukan amalan soleh. Tinggal kita aja. Ya, kita pun kena berlumba-lumba. Hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyu sadaqati a'zamu ajra qala an tasaddaqa wa anta sahihun shahihun takhsha al-faqr wa ta'mul ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qultu li fulan kadza wa qad kana li fulanin muttafaqun alaih. Al-hulqum majri nafs wal mir majri ta'ami wasyarab. Abu Hurairah berkata, ada seorang lelaki datang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Okey, tengok bagi kita yang nak bersedekah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Okey, mungkin kita nak sedekah banyak ni kan. Kita tengok. Beliau menjawab, kamu bersedekah pada saat kamu masih sihat. Waktu kita sihat. Dan waktu tu kikir, ada perasaan kedekut sedikit. Ya, takutlah duit aku habis, takutlah. Okey, tu maksud dia. Takut menjadi fakir. Bila nak sedekah tu banyak, aku ni rugi ni kan. Dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Tu dia. Tu di antara sedekah yang terbaik. Okey. Pertama, bersedekah kamu waktu sihat dan kamu tidak kedekut. Kamu kikir, waktu tu kamu rasa kedekut dan kamu takut jadi fakir dan kamu berangan-angan menjadi kaya. 4 perkara. Kadang-kadang orang sakit tu dia dah mula berfikir nak mati. Ya, itu pasal dia bersedekah. Tapi kalau kita sihat, macam kita sihat sekarang. Dan jangan kamu menunda-menundakan sedekah. Galakkan, ada bagi. Ya. Tak ada, tak apalah. Kerana apa? Hingga apabila nyawa telah sampai ke kerongkong, kamu barulah berkata, ya, aku nak sedekah ini si fulan, aku nak bagi, ini nak bagi, rumah kebajikan, rumah anak yatim, makcik, begini, baru nak bagi. Ya, ini untuk si fulan dan ini untuk si fulan. Dan harta tu dah menjadi hak si fulan. Pasal apa? Bila kita nak mati, harta tu dah bukan milik kita, dah milik orang dah. Ya, jadi waktu tu tidak ada gunanya. Okey, jadi ini di antara yang kita nampak apa yang dimaksudkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Munafiqun tu, ya, yang Allah katakan, tangguhkan kematianku, ya, dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10, surah ke-63 tu. Ayat surah 63 juzuk 28 ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapakah engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah. Nampak tak? Itu dia. Itu dia penafsiran bagi ayat ini, hadis yang kita baca. Dia mula berangan nak bagi. Tapi bolehkah nak bagi? Yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang yang soleh. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Habis.
habis kita, ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya hadis yang begini kita dapat beramal dan terus beramal, dan kita minta ikhlas yang kita lakukan, Allah terima amalan kita nanti, insya-Allah beratkan amalan kita. Okey, kita habiskan al-hulqum adalah jalan pernafasan, wal mari'u yakni adalah jalan makan dan minum, ya. Ini dua bentuk yang mana diarahkan kita bila sembelih tu, kita potongkan bahagian tu, ya, pernafasan. Wallahu a'lam bissawab. Ada apa soalan? Ya, na'am. Kalau misalnya ada orang yang lebih tua daripada saya lah, kata macam saya punya ustazah, so dia cakap orang-orang dekat situ Wahabi. Jadinya kalau saya nak menjawab sekarang, nanti tersinggung perasaan dia tu sebab dia dah banyak umur. Kalau saya senyap, adakah saya bertanggungjawab untuk cakap dengan dia untuk bila lebih lanjutkan perbincangan juga, atau saya Okey, kalau dalam keadaan begitu kita mengatakan orang tua, makcik berapa agak umur dia? Agak-agak bila nak mati tu? dah berumur tapi tegak lagi lah. Ya, tegak lagi. Okey, bagi kita pandangan kita jangan berdebat. Okey. Pertama, dalam bab-bab isu yang begini jangan melatah. Kita tidak mempertahankan satu kelompok yang begitu. Kita mempertahankan sunnah Rasulullah. Okey. Biar dia tolak siapa Ibnu Taimiyah Wahabi ke apa, tak apa, tetapi jangan tolak Rasulullah. Oleh kerana itu dalam bab itu kena ada hikmah, ya. Dia tidak faham, maka jangan layan yang tu, kita bentangkan masalah kepada berkaitan dengan Rasulullah. Itu lebih afdal lah. Macam orang bila dia kata apa kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab atas nama Wahabi, kitab tauhid tu kan, seorang hamba Allah tu dibuang, cari bahagian depan tu, title yang apa, ada tajuk ni, ada nama ni, dibuang pada seorang tok guru tu. Lepas tu dia minta tok guru ni baca, tok guru baca, tengok. Lepas tu pasal apa? Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok kitab tauhid tu, Al-Quran, Al-Hadis, kaul sahabat, tu je. Dia kata bagus kitab ni. Okey, dia kata bagus kitab ni. Ustaz tahu tak siapa penulis ni? Tak tahu. Syekh Muhammad Abdul Wahab. Masya Allah, terus berubah dia. Selama ni apa yang dia hukum orang tu, dia dengar. Dia hukum Syekh Muhammad Abdul Wahab ni teruk apa, pasal dia dengar orang bercakap, dia tak rujuk. Tapi bila rujuk kitab dia, memang Quran, Sunnah, Hadis dengan qaul ulama, 3 kurun terbaik. Ya, Quran, Sunnah, Hadis, tak ada apa-apa pempandangan dia. Masya Allah. Jadi begitu juga dalam bab tu, dia nak hentam siapa pun tak apa, tetapi kita bentangkan Rasulullah, pasal kita mempertahankan Rasulullah. Okey, biarkan. Tapi itulah, jangan melatah, jangan tergopoh gapah nak menjawab. Bagi saya, kalau orang cakap macam tu, saya banyak diam. Lepas tu kita buat perancangan lain kan. Jangan sebut nama orang yang dia tak suka, golongan yang tak suka tu, ya. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Baru ini media ada menyiarkan berita ada rakyat Malaysia yang turut memikul senjata dan melawan tentera Presiden Bashar di Syria. Mereka berkata mereka berjuang untuk mendapatkan syahid. Apa pandangan Ustaz? Ya, ini dah masuk isu politik luar, ya. Masalah pandangan ni, kita, bagi saya bab-bab ini kita, macam saya tidak jelas sangat dalam perkara tersebut. Maka wallahu alam, kita meraihkan setengah pandangan-pandangan yang setengah ulama Saudi mengatakan jihad itu berlaku pada orang-orang Syria, jihad difa', dikatakan jihad pertahan. Okey. Dan dalam bab ini ulul amri di masyarakat kita pula, pemerintah mengatakan tidak benarkan pergi di sana, maka kita kena raikan juga. Okey, kerana ianya berkaitan dengan masalah isu yang besar, ya, masalah jihad. Jadi nak bicarakan benda ni memang agak bermasalah kalau kita tak ada maklumat yang jelas. Okey, namun saya mengatakan di sana ada perlu dibela, ada benda yang perlu dibela, ya. Dan kita tidak boleh biarkan begitu saja. Dan berdoalah paling kurangnya, ya, kerana umat sana tertindas, tak dinafikan, ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta